Okey, untuk 11.3 kita bincang pecutan graviti dan jatuh bebas. Apakah yang dimaksudkan dengan pecutan graviti dan apakah dia jatuh bebas? Semua objek di sekeliling kita ditarik ke arah pusat graviti bumi oleh daya graviti bumi. Jadi daya graviti menyebabkan suatu objek sentiasa jatuh ke bawah. Sesuatu objek seperti buah apple yang jatuh akibat daya graviti bumi akan mengalami pecutan graviti. Jadi menyebabkan apple itu bergerak adalah disebabkan oleh pecutan graviti ya. Dan simbol yang digunakan bagi pecutan graviti ialah G kecil, graviti, pecutan graviti, dan di permukaan bumi nilai pecutan graviti kalau objek itu sampai di bumi adalah 10 meter per saat. Ingat lagi unit pecutan adalah meter per saat dan awak ingat semula apakah maksud pecutan. Kalau biasa ya gerakan linear, pecutan merujuk kepada perubahan halaju. Tetapi bila berkaitan dengan pecutan graviti, apa saja yang jatuh di bawah pengaruh tarikan graviti mempunyai pecutan gravitinya ialah 10 meter per saat. Okey, contohnya penerjun udara. Suatu objek yang dikatakan mengalami jatuh bebas, okey, apabila jatuh di bawah tindakan daya graviti saja. That means ialah kita hanya fikirkan, oh dia jatuh sebab ada daya tarikan graviti tanpa mengira adanya rintangan udara ya. Sebagai contoh, selai kertas tidak jatuh bebas kerana gerakannya dipengaruhi oleh rintangan udara. Jadi apa saja yang ada di bumi ini, dia jatuh kerana ada rintangan udara. Tetapi kalau objek yang dikatakan jatuh bebas mempunyai pecutan graviti yang sama tanpa mengira jisim dan bentuknya. Walau bagaimanapun, jatuh bebas sebenarnya hanya berlaku dalam keadaan vacuum saja. Iaitu kalau di angkasa lepas tu vacuum kan, tapi bila sampai di bumi kita ada udara ataupun kita wujudkan satu keadaan vacuum. Sekarang ni dah adalah di Kuala Lumpur tu kan. Saya rasa di Dewan Suara kah? Ada satu balon tu diletakkan keadaan tanpa vacuum. Tak tahu elok lagi ke tidak. Di dalam kebuk vacuum tu, sehelai bulu ayam dan bola tenis yang dijatuhkan dari ketinggian yang sama akan mendarat pada masa yang sama. Itu maksudnya ialah jatuh bebas, iaitu tak kira bentuk dia apa kan. Sebab tadi kertas ya, bulu ayam. Kalau ikut dia selalunya kita ingat bulu ayam tu lambat jatuh sebab ada rintangan. But bila kita bincang jatuh bebas, kita andaikan jatuh bebas dalam vacuum, tidak ada udara. Okey, ada satu objek pegun dijatuhkan. Ini andaian ialah jatuh bebas tak ada udara. Okey, bila objek yang pegun dengan halajunya 0 meter per saat sebab dia pegun, kemudian bila dia jatuh ke bawah, dia akan mengalami pertambahan halaju. Jadi kalau kita lukis graf bagi halaju jatuh bebas ni adalah satu garis lurus. Kalau graf itu halaju dibahagikan dengan masa. Kenapa? Pada titik kosong ni sebelum dilepaskan halaju objek adalah sifar. Objek berada dalam keadaan pegun. Tetapi apabila kita mula menjatuhkan objek itu, objek dilepaskan, halaju objek itu tadi bertambah dengan seragam sebab kita anggapkan ia jatuh bebas. Kemudian kecerunan graf pula, kalau kita perhatikan positif kan, kecerunan graf halaju masa ni pecutannya ada pecutan sebab halajunya bertambah dan pecutan ini dikenali sebagai pecutan graviti. Jadi yang menyebabkan objek itu jatuh dari atas ke bawah adalah disebabkan pertambahan halaju yang kita kenali sebagai pecutan graviti. Okey. Kemudian kalau kita lukis pula graf itu sesaran tadi halaju kan. Kalau perhatikan yang tadi kita kira halaju. Yang ini halaju dibagi masa. Tetapi objek yang sama, kita lukis graf berdasarkan sesaran masa. Sesaran tu adalah jarak daripada objek itu dijatuhkan sampai dia jatuh. Kemudian kita perhatikan ketika jatuh bebas, objek bergerak dengan halaju yang lebih besar daripada halaju awal. Halaju ini dapat kita lihat melalui nilai kecerunan graf yang lebih besar. Jadi ini daripada mula, ini yang akhir kan. Bila kita lukis kecerunan sini kecil, ini kecerunannya besar. Itulah maksudnya. Jadi sebaik saja objek itu dilepaskan, objek itu bergerak dengan halaju yang kecil. Halaju ini dapat kita lihat melalui nilai kecerunan yang kecil. Jadi ini daripada awal daripada pegun kita lepaskan, kecerunan dia kecil. Kemudian kalau kita lihat pula pada sebelum dilepaskan, sesaran objek adalah sifar. Objek bergerak dalam keadaan pegun. So sesarannya sifar, halajunya kosong.
Tetapi bila dia mula bergerak daripada atas, dia jatuh objek di atas kan, lajunya kecil. Tetapi lajunya semakin besar berdasarkan kecenderungan graf apabila objek itu bergerak dari atas ke bawah, maka lajunya semakin besar. Ini kes pula ialah apabila satu objek dilambungkan ke atas, kita ada laju. Bila lambung ke atas, laju di sini tinggi, barulah dia boleh naik ke atas. Apabila lajunya semakin kurang sampai kosong, bila dia mencapai kosong, maka bola yang kita lontar ke atas itu akan setinggi itu saja. Tak boleh lebih. Kenapa? Sebab tidak ada laju. Jadi sasaran maksimum, maksudnya kita lontar daripada titik kosong ke satu jarak, ketinggian, sasaran dia tinggi tetapi laju dia kosong. Kenapa kosong? Sebab ini saja dia boleh lalui, kemudian dia akan jatuh semula lah. Jadi apa yang kita boleh lihat di sini ialah laju permulaan tinggi, tetapi laju semakin lama semakin berkurang apabila bola itu mencapai satu jarak atau sasaran maksimum. Dan kalau nak ceritakan apa yang berlaku ialah daripada mula, ini mula, laju dia tinggi kan. Ini kita lukis graf laju. Ini adalah masa. Didapati pada masa kosong, lajunya tinggi. Apabila objek diluntar atas objek mula bergerak dengan laju V meter per saat. V itu maksudnya ada nilai. 10 meter ke atau 15 meter per saat ke. Tetapi semakin dia naik, semakin masa diambil untuk dia naik, dilontar ke atas. Didapati laju objek semakin berkurang apabila objek bergerak ke atas. Kemudian kecenderungan graf laju masa adalah negatif, turun. Kemudian apabila dia mencapai satu masa, apabila masa diambil, didapati bahawa pada ketinggian maksimum, ini ketinggian maksimum, lajunya adalah sifar. Faham? Bagaimana kita mentakrifkan graf bagi pergerakan jatuh bebas objek. Jatuh bebas objek maksudnya di dalam vacuum.